Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia bawa duduk dua malaikat tadi mendudukkan lelaki itu, fayujlisanihi, duduk itu belah lentang itu buat duduk. Nabi kata kemudian lelaki itu akan mula disoal. Soalan yang pertama, man rabbuka? Lalu jawablah lelaki itu berdasarkan amalan yang dia bawa. Kalau amalannya banyak yang soleh, dia akan menjawab dengan jawapan dan lidah yang fasih. Rabbi Allah, Tuhan aku ialah Allah. Soalan ni semua orang tahu, jawapan dia pun semua orang tahu. Tetapi yang menjawab ketika itu bukanlah lidah yang zahir yang kita ada. Yang jawab ketika itu ialah lidah kita berdasarkan amalan yang kita bawa. Habis jawab, selesai, maka selesailah sesi soal jawab. Lalu dibawalah dia bukan ke syurga, akan tetapi ke taman syurga. Raudatan min riyadil jannah. Bila pergi taman syurga, jumpalah segala sekalian orang yang masuk ke dalam taman syurga. Lalu bersembang-sembanglah mereka. Bertanyalah orang-orang lama yang ada di taman syurga itu akan hal keluarga mereka di dunia. Alam, tuan-tuan, barzakh ni dia bukan segi empat, kata duduk tunggu bila nak kiamat tu tengok jam, tengok hari bulan lambat lagi. Tidak. Tetapi dia adalah alam yang luas. Boleh berjalan, boleh sembang, boleh rehat, boleh makan. Subhanallah. Daripada situ Allah akan buka satu jalan yang mana ahli-ahli taman syurga ni sudah boleh melihat tempat tinggal mereka di dalam syurga. Kerana itulah setiap hari di alam barzakh mereka akan berdoa, Rabbi ajil bis sa'ah, ya Allah, cepatkanlah kiamat, cepatkanlah kiamat. Sebab bila kiamat dia tak rasa sakit mati dah, sebab seorang sekali ya. Sakit mati ni seorang sekali saja, dia tak rasa dah sakit mati. Kiamat dia tahu dah tempat duduk dia ialah di dalam syurga. Apabila elok alam barzakh dia, maka senanglah alam-alam selepas itu. Siapa yang sukar alam barzakhnya, maka tersangat sukarlah alam-alam selepas itu. Doa alam barzakh, seronok dah, duk rehat dah. Dia pun tak kebulung dah nak main ke dunia ni. Yang susah ini di alam barzakh semayang apa tak ada dah. Rehat, rehat, pergi berjalan, pergi tengok keindahan. Dia cantik, alam lah, alam. Bukannya awan berjalan atas awan putih semua. Hak tu cerita kartun. Ni alam yang indah, dengan sungainya, dengan alam. Tapi dia taman syurga, tak masuk dalam ni, baru duduk di depan. Tuan-tuan sebab tak pernah masuk di taman istana. Tak payah sebutlah istana mana. Kan ada satu sultan tu, taman dia saja kita duduk dalam tu tak apa dah, dengan ayak terjun, dengan dahsyat lah. Kan masuk bawah tanah. Sultan Malaysia lah, bukan di luar. Tu taman sultan. Taman syurga, Allahu Akbar. Ada nikmat siap dah, cuma tak masuk syurga lagi. Sebab alam barzakh bukan akhirat. Dia di antara dunia dan akhirat, dia duduk tengah. Habis baru pergi masuk alam sana, alam akhirat. Orang hak su'ul khatimah pula melihat wajah malaikat maut bengis. Habis tarik nyawa, bagi kat pasukan malaikat azab, semua bengis. Tadi kita sebut dah, tengok saja pun takut dah, tengok saja pun lemah dah tubuh badan. Bila bawa pergi ke langit, malaikat rahmat sebut nama dia. Malaikat yang jaga langit pertama kata, nama dia ni tak ada. Dia ni orang bukan soleh, orang taleh,
Orang yang banyak buat maksiat tak layak untuk melepasi langit yang pertama. Siap dah. La tufattahu lahum abwabus sama. Allah sebut dalam Quran, tidak akan dibuka kepada mereka pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, syurga tak yang masuk. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyam. Kalau sehinggalah seekor unta boleh masuk dalam lubang jarum, baru lepas ni boleh masuk syurga. Maksudnya tak masuk lah. Langit pertama tak lepas dah. Lalu dihumban, dilempar. Setelah bukunya diletakkan di satu tempat. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Buku orang jahat, fujar, diletakkan di satu tempat. Semua duduk tang tu. Sekali dengan buku Fir'aun, buku Abu Lahab, semua duduk tang tu. Buku Namruz, satu tempat yang bernama Sijjin. Habis dia. Bila tang langit pertama tu buku dia duduk di Sijjin, di saat itulah, bahkan sebelum tu lagi waktu tarik roh dia, bermulalah kesengsaraan dia. Setiap saat akan sengsara. Lebih lama daripada tempoh dia duduk di dunia. Dunia 60 tahun saja. Sebab tu ramai orang bersembang di mahsyar. Bila tanya orang sebelah, kita duduk dunia dulu berapa lama? Ada orang jawab 10 hari. Dia tak sebut 60 tahun. Dia tak sebut 70 tahun. Dia tak sebut 50 tahun. Dia kata 10 hari macam tu. Dia sebut 10 hari, ada yang sebut sehari. Ulama kata sebab dia nisbah dengan panjangnya akhirat. Alam barzakh saja pun ratus tahun. Tak balui sangatlah duk ambil duit orang sebulan 500-600. Tak balui. Boleh makan 12 tahun je. Nak kena siksa 1000 tahun. Belum neraka lagi. Baru barzakh, baru mahsyar. Sebab tu kena cerdik, saya dan kita semua. Kena lempak, turun main, masuk, roh dia kembali ke dalam badan dia. Malaikat Munkar dan Nakir turun, bagi dia duduk. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Dia kata, ni Nabi sebut ni, hadis Sahih Bukhari. La adri, dia kata tak tahu. Lalu dipukul. Yang pemukul itu, kata Nabi, seandainya diletakkan di atas gunung yang besar, lalu hancurlah gunung itu. Badan kita besar mana? Adakah orang besar rumah? Gunung pun hancur, badan kita berkecai, tulang pun tak jumpa. Kemudian kembali jadi boleh. Tanya, habis sesi tanya 3 hari ataupun seminggu ataupun 40 hari, khilaf di kalangan ulama. Lalu dibawalah dia ke satu lubang daripada lubang api neraka. Bukan neraka lagi, lubang api neraka. Ketika aku tidur, Nabi kata, aku bermimpi dibawa oleh 2 orang malaikat ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni ada banyak rahsia. Dia bumi Syam. Dia dengan Syria yang paling banyak rahsia sekali. Sebelum kiamat pun penuh dengan rahsia. Nanti di hari akhirat pun kita akan tengok apa rahsia dia. Sangat banyak rahsia. Kalau nak naik ke langit pun mesti ke sana, sebab laluan ada di sana. Laluan had menghubungkan bumi dengan langit ni di sana. Nabi kata aku dibawa ke Baitul Maqdis, Ardul Muqaddasah, tanah yang negara suci. Lalu aku sampai di satu tempat, melihat manusia-manusia yang sedang diazab, memegang pisau-pisau yang besar, diletakkan di pipi kanan, ditarik sehingga sampai terbelah pipi kanannya, hatta yablugha qafah, sehingga membelah tengkuknya. Sampai sini tarik.
Kemudian dia ambil pisau, dia ubah pergi belah kiri, hak belah ni sambung balik. Dia pun tarik, dia sendiri pegang, tarik pergi belah belakang. Lalu Nabi bertanya, siapakah mereka? Kedua-dua malaikat tu tak jawab. Dia berkata, intaliq, jom pergi tempat lain dulu. Sampai tempat yang kedua, semua orang melentang macam tu, muka duk sembam. Lepas tu ada seorang lagi berdiri, memegang ketulan batu yang besar. Lalu dihempak ni, hempak kot ni, sedap-sedap tu, kecai. Fatadahal hajaru, berkecai kepala, berkecai batu. Waktu orang hak berdiri ni pergi ambil balik batu besar, taltaimu, kepala ni Nabi kata sambung balik. Hak tak sat tu sakit, bukan kata seronok. Sakit lah tadi ni, sakit macam mana kita duk rasa di dunia. Sakit kalau hancur kepala, macam itulah di alam barzakh, sama jenis sakit. Cuma azab tu tak sama. Kalau api dunia dia bakar sekali, api barzakh dia bakar banyak kali ganda. Bila dah gabung balik kepala, hempuk balik, kecai, batu berkecai kepala. Hak kawan ni pergi cari pula batu besar. Nabi tanya siapa? Intaliq. Tak jawab. Dia kata jom bergerak. Sampai satu tempat, nama dia Tanur, tempat bakar. Tempat bakar ni besar. Atas dia ada tempat keluar asap. Nabi pun sampai. Bila api tu naik marak, Nabi tengok dalam tu laki-laki dan perempuan melambung-lambung sampai hampir terkeluar melalui bulat lubang itu. Nabi kata lubang atas tu melambung, kena bakar. Bila api tu reda, semua jatuh, bubuk-bubuk jatuh balik bawah. Duk bakar bawah duk bakar bara tu. Hak kita duk bakar sate dengan bara tu, punya panas bara tu. Dia naik pula api tu melambung-lambung, lelaki dan perempuan yang kesemuanya telanjang bulat. Nabi tanya siapa? Intaliq, gerak-gerak Muhammad. Ada tempat lain lagi. Sampailah tempat yang terakhir. Bukan terakhir, cerita dia ada lagi lah, saya lah yang terakhir kan. Sampai satu tempat, sungai darah. Orang yang akan berenang-renang di tengah-tengah sungai darah. Sungai darah. Darah tuan-tuan ambil setimba, jurih tak? Lepas tu ambil setimba jurih, pengsan. Bau tu, duduk dalam tu, berenang-renang, tenggelam. Bila nak main, Nabi kata hak ramai ni hak duduk dalam kolam ni, bila nak main dekat, geng hak duduk di atas ni baling ketul batu, kena betul mulut terkoyak, berdarah-darah, merambu-rambu, masuk balik dalam sungai, lemas di dalam sungai darah. Timbul balik, tuan-tuan bayang no? Sungai hak putih, hak air jernih tu pun kalau duduk tenggelam timbul tu pun tak tahan tak? Setiap kali mereka merapati tebing sungai, mereka akan dilontar dengan batu, lalu terbelahlah mulut mereka. Last Nabi pun tanya, tempat apa yang kalian bawa? Tawaftumani laylah fa akhbirani an ma ra'ait. Nabi kata malam ni kamu berdua bawa saya, apa yang saya tengok? Yang pertama, malaikat kata lelaki yang memegang pisau itu adalah rajulun kadzab. Mereka-mereka yang kuat menipu, dan tipu itu dibawa sehingga semua orang percaya. Banyak ada zaman hari ni, terlampaulah banyak. Zaman fitnah, orang duk sebar berita melalui WhatsApp, melalui Facebook ni. Majoriti berita-berita ni selalunya berita-berita yang palsu, berita-berita yang fitnah. Kadang-kadang kalau betul pun dia aib orang. Mudahnya berbuat dosa besar di akhir zaman ini.
Sehari manusia bukan lagi melakukan 2-3 dosa besar, tetapi sehari mereka melakukan 600-700 dosa besar dalam masa 1 jam. Lepas Ma'atafis Ittifaqiyah tu terbakar, ada peruntukan kerajaan. Maka tersebarlah satu mesej dana, dana di bawah sultan lah, dana apalah. Mesej ni untuk kamu saja, jangan bagi ke orang lain. Saya pun dapat. Alhamdulillah, fitnah akhir zaman ni, alhamdulillah, Tuhan tunjuk bila kita amal surah Kahfi, insya-Allah Tuhan akan jaga, betul-betul jaga. Dia mai berata, dia kata boleh dapat siapa yang ada sekian-sekian tahfiz ke sekolah agama ke, ada anak yatim ke, ada apa ke, boleh dapat ni. Tapi syarat nak dapat, bawah sekali kena masuk dulu RM1 dalam akaun sekian-sekian. Lepas tu hantar balik receipt, kata dah bagi, dah masukkan ni dalam ni. Lepas tu ikut arahan yang seterusnya. Kadzab, Nabi kata penipu-penipu yang akan banyak, yang mana perkara yang mereka tipu itu akan dibawa, dicanang dan dipercayai oleh orang ramai. Betapa banyaknya pada zaman ini. Sampai SKMM kena buat peraturan dah, kena buat akta dah lah ni. Admin-admin boleh didakwa sebagainya. Terlalu banyak berita tipu. Dan orang lain pula bila dapat berita, tahu ke tak tahu betul ke tak, yang penting dia orang pertama sebar. Mati betapa ramai hari ni. Tuan-tuan tengok, hak umur 20-an, 30-an, umur belah-belah 17, 18, 19, hak Allah tarik umur 40-an ke, dia mati dalam keadaan Facebook dia hidup. Baru 4 hari lepas sembang dengan kita dalam Facebook, baru 3 hari lepas sembang, baru 2 hari lepas, baru 6 jam tak sah duk upload gambar ni, upload gambar ni. Kadang aib orang naik juga. Dia kata nak bagi kesedaran, aib orang buh dalam grup dah. Grup tu sebar, yang orang tengok, 1000 orang tengok. Dalam masa 1 jam dia tanggung 1000 dosa besar menyebarkan aib orang. Subhanallah. Inilah zaman kemuncak fitnah semenjak Allah menciptakan alam ini. Ini zaman. Kemudian orang hak duduk dalam rumah api itu terbakar-bakar, itu adalah mereka yang berzina. Dan yang keempat, mereka yang berada di dalam sungai darah itu adalah pemakan riba. Tidak ada rumah hari ini kecuali di dalamnya ada orang yang makan riba ataupun berurusan dengan riba. Balik cek, buat pinjaman dengan bank konvensional, yang beli rumah dengan bank konvensional, yang beli kereta dengan bank konvensional, bukan dengan akad Islam. Semua bermuamalah dengan riba. Puluhan juta orang di Malaysia yang terlibat. Puluhan juta orang. Ni dia hak duk tunggu di alam barzakh. Habis satu sesi kena seksa, masuk pula sesi lain. Habis satu tempat, pergi pula di tempat lain. Dan dia hanya duduk di alam, di lubang neraka sahaja. Dan saya rasa sekadar dulu malam ni pertemuan kita yang baik daripada Allah SWT, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana, ya Allah manfaatkanlah ilmu yang kau curahkan kepada kami.
Wazidna ilman wa amalan wa ikhlasan fi hayatina. Tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Janganlah matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ya Allah di dalam majlis yang mulia ini ya Allah surga Firdaus, dan juga mendapat keridhaan-Mu bersama dengan ahli keluarga kami ya Allah tanpa dihisab dan diazab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada yang parking kereta belakang kereta saya, tolong ubah, saya tak nak bergerak sekarang. Dia bergerak sekarang.